Mungkin kesan ketum ni benda-benda yang mungkin memudaratkan lah yang aku kasih tahu sama kamu ni, okey? Okay guys, so dalam video aku ni aku mau cakap pasal ketum. Okay, kenapa aku cerita pasal ketum ni kan? Kalau bagi aku lah kan, kalau dulu aku jarang betul dengar orang cakap-cakap pasal ketum ni. Tapi semenjak buat menjak ni, ada je orang cakap pasal ketum. Orang iyalah bercerita pasal ketum, orang buat lawak pasal ketum. Lepas tu kan aku punya perasaan mau tahu tu, mau membuak-buak lah kan, macam apa sebenarnya ketum ni kan. Apa yang aku tahu pasal ketum pun macam hampir tiada. Contoh lah, kalau macam ada orang post yang ada satu posting di Facebook yang macam benda-benda yang tak masuk akal lah kan, macam yang benda-benda pelik, mesti ada orang yang komen di bawah tu kan. Orang tulis sana yang ini kalau bukan kesan gam ketum ni, ini kalau bukan kesan dada mesti ketum. Jadi apa yang aku tahu pasal ketum tu kan sampai situ je. Macam yang aku dapat rasa yang ketum ni dia macam benda yang tak bagus lah kan. Dia macam sama ya macam yang dada sama gam apa-apa semua ni. So aku pun buatlah aku punya carian di Google kan, apa yang aku boleh dapat. So banyak juga aku dapat sebenarnya, tapi pada aku benda ni macam belum ada kepastian dia lagi lah. Masih kajian pasal ketum di Malaysia ni masih kena buat begitu. Ada juga benda-benda yang confirm, tapi masih banyak benda yang macam yang tak kena tahu lah pasal ketum ni kan. Belum sah betul lagi. So sebelum aku cerita apa-apa pasal ketum ni, sebelum aku cerita apa-apa yang aku jumpa di internet ni kan, aku ucap sama kamu yang walaupun banyak sudah aku baca, banyak sudah aku dengar apa orang punya perkongsian pasal ketum ni kan, aku bukan pakar dalam bidang ketum ni, aku bukan arif pasal ketum ni. Aku cuma dalam video aku ni aku cuma share apa yang aku dapat di internet, lepas tu aku share sama kamu semua. Mana tahu ada yang tiada masa mau cari kan, sibuk mau baca terlalu panjang lah apa semua ni. So inilah yang aku buat dalam video aku. Aku cuba kongsi apa yang aku jumpa di internet lah. Okay, so jangan pula nanti siapa-siapa mungkin pengamal ketum, pengguna ketum kan, jangan pula kamu kasi jadi video aku ni macam satu bukti ya. Sebab aku pun ada benda-benda yang aku dapat dari sumber yang sahih, ada yang benda-benda yang macam bacaan begitu je. Okay, so kamu jangan buat begitu nanti tak pasal-pasal orang akan macam salah faham lah pasal ketum ni. Okay, so sedikit cerita pasal ketum ni lah. Aku ndak cerita lah pasal luar negara apa semua. Aku cerita yang apa yang di Malaysia ni je. Okay, pasal ketum ni. So di Malaysia ni ketum ni sebenarnya bukan benda yang asing lah. Okay, ketum ni dia adalah tanaman yang ketum ni sudah ada di Malaysia lebih daripada 100 tahun yang lalu lagi. Okey, kita punya nenek moyang dulu memang sudah tahu pasal ketum ni. Dorang sudah guna ketum ni untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Lepas tu tanaman ketum ni kan dia bukan macam susah kena jumpa. Dia memang macam tanaman-tanaman biasa, macam apa yang ada tanaman di belakang rumah kamu tu kan, macam pisang, macam ada sayur-sayur ke apa, kali mau kasturi ke apa kan, macam jambu gitu rambutan. Ketum tu begitu juga. Macam anda kena jumpa senang, macam rumput-rumput biasa aja, macam tanaman-tanaman biasa. So ketum ni banyak kena tanam di Semenanjung sana lah, di sebelah utara sana. Apa yang aku jumpa di internet lah. So nenek moyang kita orang dulu-dulu ni kan, dia guna ketum ni untuk dua tujuan utama lah, apa yang aku faham kan. Satu, diorang guna untuk perubatan, untuk ubat-ubat. Satu lagi diorang guna untuk bagi diorang tenaga lebih untuk diorang buat kerja-kerja berat ni. Pendek cerita dia, satu untuk perubatan, satu lagi untuk boost diorang punya tenaga lah begitu, untuk kasih bagi tenaga lebih. Jadi macam masuk akal lah juga kan, sebab orang dulu-dulu 100 tahun yang lalu kan, manalah ada farmasi macam hospital apa semua ni kan. Memanglah orang dulu-dulu guna sumber hutan untuk kegunaan dorang lah, untuk makanan dorang, untuk ubat-ubat dorang apa semua. Jadi ketum ni dorang guna masa dorang macam sakit perut. Dorang guna untuk kasih keluar dorang punya angin dalam badan. Lepas tu untuk dorang baik dari demam, baik dari batuk. Lepas tu ada juga penyakit-penyakit adalah sebahagian penyakit-penyakit kronik ni kan, yang dorang percaya yang ketum ni boleh bantu dorang. Contoh dia macam kencing manis, macam diabetes, darah tinggi kan. Lepas tu kalau macam dorang pergi bercucuk tanam, dorang buat kerja-kerja berat, dorang guna juga ketum ni untuk bagi dorang tenaga lebih begitu. Macam make sense lah kan, sebab kalau dulu mana lah ada macam Red Bull apa semua, Revive
100 plus minuman-minuman yang boleh bagi kau tenaga kan. Jadi itulah dua tujuan utama orang dulu guna ketum ni. Tapi pada dos-dos yang tertentu, itu yang kamu mesti faham. Walaupun lama sudah orang kita ni pakai ketum, tapi diorang guna pada kadar yang dia perlukan saja. Apa yang sensasi betul pasal ketum ni kan, aku kasih ringkas saja apa yang aku jumpa di internet. Okay, kalau aku cerita panjang dah habis ni. Apa yang bikin popular betul pasal ketum ni, dia macam kejap boleh, kejap tak boleh, di sana cakap boleh, sini cakap tak boleh, pakar cakap tak boleh. Orang yang guna pasal ketum ni pula lama sudah guna pasal ketum ni bilang boleh. Ketum ni dia punya ada satu bahan utama kan. Dia kena panggil mitrajainin. Mitrajainin ni dia serupa macam dada, serupa macam heroin. Mitrajainin ni dia boleh bagi kesan kau ketagih. Sama juga macam dada, sama juga macam syabu apa semua tu. Dia boleh bagi kesan kau ketagih. Tapi walaupun mitrajainin ni dia boleh bagi badan kau ketagih, tapi walaupun dia macam dada ketagih, bikin ketagih kan. Ketum mitrajainin ni bikin ketagih, tapi dia kesan yang sama, tapi dia punya dia punya ciri-ciri chemical tu kan dia jauh berbeza. Itu yang apa yang aku dapat dari doktor dari University Science Malaysia kalau tak silap. Okey, itulah yang bikin macam kontroversi betul, kejap boleh kejap tak boleh ni, sebab ketum ni dia boleh bikin kau ketagih. Kita mesti faham apa benda pun yang macam kita buat berlebihan, yang kita ambil berlebihan kan, mesti ada kesan yang dia bagi dengan badan kita. Sama juga macam Panadol kan. Panadol kalau kita macam ambil 1-2 biji, hilanglah kita punya pening kan. Tapi kalau kita ambil berbiji-biji, mungkin silap-silap boleh meninggal lagi terus kan. Sama juga macam ketum ni, sebab dia ada benda bahan utama dia yang bikin kau ketagih, dan kau akan ambil, dan mungkin dalam masa jangka yang lama tu kan memang kau ambil ketum saja. Begitu. So okey, habis pasal tu. Okey, ada tiga jenis ketum ni. Okey, ini pun aku baru tahu ni. Ada 3 jenis. Kita boleh kasih beza ada dari warna dia punya tetulang tu. Ada yang tetulang yang warna merah, ada yang tetulang warna hijau, ada tetulang yang warna putih. Lepas tu masing-masing lain dia punya kesan, tidak sama. Kalau kau ambil yang ini dia punya kesan. Kalau kau ambil itu dia punya kesan. So aku kasih ringkas lah pada dia punya kesan-kesan tu. Okey, tetulang yang warna putih ini kegunaan dia untuk boost tenaga. Okey, orang pakai ini untuk bagi dia tenaga lebih. Lepas tu sesuai untuk kau buat kerja-kerja berat. Lepas tu sesuai untuk kau bawa senaman yang mungkin macam lari, macam kau berbasikal apa semua tu kan. Kau mau tenaga, kalau kau mau pergi jauh kau perlu tenaga lebih kan. Jadi yang ketum yang tetulang dia warna putih ni sesuai lah untuk aktiviti yang itu. Lepas tu yang tetulang yang warna hijau pula, okey, ini dia boleh bagi kau perasaan yang happy, perasaan yang siok. Dia boleh boost kau punya mood. Macam dari tadi kalau kau bad mood, lepas kau minum ketum, mood kau jadi okey. Begitu. Lepas tu dia mengurangkan kegelisahan. Kalau ada orang yang masalah kegelisahan yang lebih tu kan, sesuai lah pakai ketum yang warna hijau ni. Lepas tu dia boleh bagi tenaga juga. Dia boleh bagi tenaga lebih daripada ketum yang warna putih tadi tu. Kalau contohlah kalau ketum yang warna putih ni kan, kau boleh dapat tenaga contohlah 1 sampai 10 kan. Ketum yang warna putih dia boleh bagi kau tenaga sampai nombor 5. Tapi kalau kau pakai ketum yang warna hijau ni, dia boleh bagi kau tenaga sampai 9-10 begitu. Okey, dia boleh bagi tenaga lebih daripada yang ketum yang warna putih tadi tu. Lepas tu ketum warna hijau ni dia boleh kasih tingkat kau punya creativity. Dia boleh bagi kau rasa bermotivasi, dia boleh bagi kau confident begitu. Creativity ni aku tak pastilah, tapi mungkin ada benda-benda yang kau tak terfikir boleh timbul di kepala kau lah. Aku rasa mungkin itulah dia punya kesan, mungkin lah. Lepas tu satu lagi ketum yang tetulang dia warna merah. Okey, ini pula lain lagi dia punya kesan. Dia boleh bagi kau satu keadaan yang relax, dia bagi kau keadaan yang tenang. Tetulang warna merah ni dikatakan sesuai untuk orang yang ada masalah insomnia. Insomnia ni orang yang susah mau tidur. Jadi make sense lah kan. Benda tu bagi kau relax. Lepas tu kalau macam kau susah mau tidur kan, kau baring,
Mungkin kalau orang yang susah mau tidur ni kan, mungkin terlalu banyak wayang di kepala dia kan, sampai dia susah mau tidur, overthinking ke apa. Tapi kalau macam sebelum dia tidur, dia ambil tu ketum dulu, dia bagi diri dia relax, otak dia tenang, mungkin macam tak dapat fikir apa-apa, terus dia tertidur lah. Itulah. Mungkin aku pun tak pasti juga. So itulah itulah ringkasan kesan-kesan pasal ketum ni. Mungkin ada yang kalau kamu buat bacaan dari website lain, mungkin kamu jumpa lagi apa kesan-kesan dia yang lain lah. Okey, kesan ketum. Kesan ketum. Mungkin kesan ketum ni benda-benda yang mungkin memudaratkan lah yang aku kasih tahu sama kamu ni. Kamu relax. Aku bukan cakap benda ni macam ketum ni tak bagus, tapi apa yang aku faham. Kalau dari daripada pusat pengajian sains perubatan ni kan, ada 2 peringkat yang aku faham kalau kesan yang tidak bagus oleh ketum ni. Satu, kalau dos yang tinggi. Dos yang tinggi ni dia boleh bagi kesan kamu, dia boleh bagi kamu khayal. Dia boleh bagi kamu khayal, lepas tu mengantuk, lepas tu deria tidak responsif. Maksud dia mungkin refleks kamu macam makin lembab lah gitu kan. Itu kalau kesan yang tinggi. Kalau kesan yang terlalu tinggi pula, macam yang lebih-lebih sudah dia punya dos tu kan. Kesan yang paling serius ialah kamu boleh dapat sawan. Aku rasa pun make sense juga, sebab kan ketum ni tadi yang kita tahu dia boleh bagi tenaga kan. Kesan yang serius tadi ni dia boleh bagi kesan jantung sama sawan. Bila apa yang aku faham, bila benda tu boleh bagi kau tenaga lebih kan, kau punya jantung kan pam lagi cepat daripada biasa. Kau rasa macam bergerak dia. Jadi bila kau punya jantung ni dia push, dia pam dari keadaan-keadaan yang dia biasa kan, macam kita bagi dia kerja berat lah. Hari-hari kita punya jantung pam lebih, hari-hari jantung kita pam lebih. Jadi mungkin akan bagi kesan yang tidak bagus juga. Sama juga macam kereta kan, hari-hari kita pijak dia, kita kasih RPM dia sampai merah sudah, hari-hari merah. Jadi mesti ada kerosakan ni kamu punya kereta tu kan. Mungkin rosak ini sudah haus lah, itu sudah haus lah. Sama juga macam jantung ni kan. Itu apa yang aku faham lah. Lepas tu bila kamu ketagi dos yang terlampau tinggi, lepas tu ketagihan kamu tu berpanjangan, itu boleh kasih rosak kamu punya otak. Sama juga boleh rosak jantung, boleh rosak otak juga. Apa yang aku faham macam mana dia boleh kasih rosak otak ni kan. Sebab satu tadi dia ada cakapkan benda ni dia boleh bagi kita khayal, lepas tu dia boleh bikin kita mengantuk. Maksud dia mungkin time kita tak mengantuk, tapi kita boleh jadi mengantuk. Deria kita tidak responsif, kita punya perbuatan tu macam tidak seperti yang sepatutnya. Mungkin kita akan, contohlah kalau kita pegang benda yang panas lah kan, kita pegang gitu kan. Kalau kita yang normal ni kan, kalau kita pegang terus gitu kan, sakit kan. Tapi mungkin kalau deria kita kurang responsif ni kan, kalau kita pegang kan benda yang panas, cerek kan, macam mungkin 3-5 saat itu baru kita tarik. Panas lah tu. Mungkin. Jadi apa yang aku faham, benda-benda begitu tu kan dia mengganggu sistem otak. Dia membuatkan otak bekerja dengan cara yang tidak sepatutnya. Jadi bila hari-hari kita rasa benda tu kan, make sense lah kan, masuk akal lah kan. Benda tu macam merosakkan kita punya otak lah kan. Hari-hari dia macam rasa tidak betul bahawa otak ni kenapa macam tiba-tiba rasa khayal apa semua ni kan. Contohlah kalau otak tu boleh bercakap, kenapa macam lambat ni, kenapa macam info, kenapa macam saraf-saraf ni lambat ada kesan. Contoh. Jadi dia boleh bagi kesan yang tidak bagus sama otak, tidak boleh. Lepas tu dia sama jantung. Itu antara kes-kes yang serius lah yang boleh terjadi kalau terlampau banyak kesan ketum dalam badan. Lepas tu pula mungkin kan ada benda-benda yang kita faham yang benda ni boleh bagi kau kebaikan. Contoh, dia boleh bagi kau lagi relax, dia boleh bagi kau tenaga lebih. Tapi apa yang aku dapat terasa kebaikan ni lah yang akan bertukar menjadi kemudaratan nanti. Kita ambil satu contoh lah. Konon lah kita ni mau rasa gembira lah kan. Kita sudah tahu yang kalau kita ambil ketum ini, kita akan rasa gembira, kita punya mood akan lagi relax.
Kalau kita stres, kita ambil ketum. Kalau kita rasa depres, kita ambil ketum. Jadi ketum tu dia sudah macam jadi satu penyelesaian lah kan untuk kau. Kalau macam apa-apa aja benda, apa-apa aja mood kau yang tidak bagus kan, mesti kau akan ambil ketum terus supaya kau rasa kau akan lagi okey, dan kau rasa benda yang apa bikin kau stres hari itu tidak mengganggu kau sudah. Okey, contohlah benda tu kan macam bagus lah kan, macam tidaklah kita stres kan, tapi apa yang akan jadi dengan hidup kita? Tiada lagi benda yang akan menggembirakan kau selain ketum. Aku rasa benda tu boleh jadi serius. Contohlah kalau kita yang berkeluarga ni kan. Contohlah kita yang berkeluarga ni, kita benda-benda sebelum ni yang bikin gembira kita kan terus tidak bikin gembira kita sudah. Lepas tu tanpa kita sedar. Contohlah kalau macam ni, kalau kita sedih kan, kalau kita macam perlu ada tempat orang kita meluah, kita cari kita punya family. Kita mungkin bercerita dengan anak kita nampak kita punya ragam anak kita boleh jadi gembira. Kita bercerita dengan isteri kita buat kita rasa gembira. Kita jumpa mama bapak kita boleh rasa gembira. Kita rasa beban kita tadi tu jadi kurang. Tapi lain pula bila kalau kau macam sudah guna ketum dia kan untuk buat kau gembira kan, kau akan cari ketum. Benda-benda tadi yang family kau apa semua, anak kau tadi, mama bapak ni kan tidak akan jadi gembira sudah. Boleh faham tak? Macam sepatutnya lumrah manusia gembira tu kan tidak berkesan sudah untuk kau. Aku rasa benda tu sangat serius. Kalau kau akan bergantung sama ketum je, orang pun akan nampak kau lain. Kau punya relation dengan family kau mungkin akan renggang. So benda tu memudaratkan. Bukan untuk kau saja, tapi sudah memudaratkan kau punya perhubungan kau dengan keluarga. Ambil contoh yang senang lah kan. Aku bukan mau kasih buruk-buruk kamu yang sudah guna ketum ni. Aku cuma terfikir, okey. Ada lagi contoh-contoh aku lain, tapi aku rasa aku nak mau cakap panjang lah kan, sebab aku rasa memang video aku ni akan jadi sangat panjang. Ada juga beberapa channel YouTube yang aku jumpa di internet lah kan, di YouTube kan, aku jumpa di sana yang orang cerita yang sebelum ni dorang ambil ketum ni untuk kebaikan dorang, tapi lama-lama dorang mau lari daripada ketagihan ketum ni. Okay, kamu boleh, nanti aku share link di description. Aku share link di sana. Kamu boleh nampak yang ramai orang bersetuju dengan dia, yang dia dia mau lari dari dia punya ketagihan tu, sebab makin lama mudaratan yang dia dapat. Dia cuma share, dia bukan cakap ketum ni macam memudaratkan untuk semua orang, tapi untuk dia rasa dia sudah cukup, dia tidak mau ambil ketum lagi. Okay, dia share di sana tu macam benda yang paling ketara yang dia cakap sana. Satu, bila kau punya kebergantungan tu kan kepada ketum je kau punya penyelesaian. Tiada sudah penyelesaian kau yang lain, memang kau cari ketum je. Lepas tu badan kau, okay, ketagihan ni kan, dia cerita ketagihannya masa tu memang dia mula daripada dos yang sikit, tapi lama-lama badan kau akan minta lebih. Contohlah sebelum ni kalau kau rasa mood kau bagus, kalau kau rasa tenaga kau ada pada dos 4 gram lah contoh kan, tapi masa yang akan datang 4 gram tu tidak akan ada kesan lagi sama kau, jadi kau akan ambil lebih. Badan kau akan sentiasa mau lebih. Lepas tu contohlah kau cuba kontrol kau punya dos kan, satu hari satu kali minum, tapi lama kelamaan kau akan hari-hari kau punya dos akan semakin meningkat. Lepas tu kau akan semakin ulang. Maksud aku kekerapan kau tu sehari. Contohlah sebelum ni 1 kali 1 hari, tapi selepas ni 2-3 kali untuk 1 hari. Benda tu akan jadi begitu dia cakap. Lepas tu dia bilang apa yang aku faham, dia punya rasa manusia tu semakin hilang lah, sebab semua benda tidak natural sudah. Semua macam kau perlukan dari ketum. Lepas tu kalau kau nak dapat ketum, kau rasa kau penat je. Di situ itulah kesan dia. Kalau apa yang terjadi sama dia lah. Lepas tu kau rasa lemas lah apa semua, kau rasa macam confident kau hilang lah apa semua kan. Ya, satu lagi pula dia cakap yang dia guna ketum ni untuk dia bersosial. Kalau sebelum ni macam dia malu-malu mau bercakap kan, tapi bila dia ambil sudah ketum ni kan, dia boleh bersosial. Dia tidak sudah malu bercakap dengan orang, dia confident sudah bercakap dengan orang. Itulah antara sebab kenapa dia ambil ketum tu juga. Tapi dia bilang tapi lain sudah bila dia sudah ambil dalam jangka masa yang panjang kan, 2-3 tahun begitu kan. Itulah benda tu tidak natural. Benda tu berasal daripada ketum. Jadi bila tidak ada ketum, kau akan rasa tercari-cari untuk jadi orang yang kau mau tu. Kau akan ambil ketum. Macam manusia dia makin hilang lah kan. Akhir cerita dia memang dia berjaya jugalah.
dia berjaya juga untuk lari daripada ketagihan ketum ni. Okay, kalau kamu tengok banyak-banyak mana saja channel yang kamu pergi kan, apa yang kamu jumpa di bahagian komen tu kan adalah satu orang yang guna ketum untuk mengurangkan, untuk kasih kurang dia punya ketagih daripada dada dan heroin. Maksud dia terlampau ketagih sama dada sama heroin kan, jadi dia guna ketum supaya dia punya ketagihan tu lari kepada ketum. Lepas tu itu golongan tu memang kamu banyak nampak di bahagian komen. Dua pula golongan-golongan orang yang mau lari daripada ketagihan ketum. Memang kamu akan jumpa di sana. Memang dorang akan cakap, ya saya setuju, saya pun mau lari daripada lari daripada ketagihan ketum ni, tapi saya tidak dapat. Begitu. Memang banyaklah orang-orang yang komen begitu. So aku rasa itu je lah mau cakap pasal ketum ni. Aku bukan mau kasih mention yang pasal kebaikan dan keburukan ketum ni. Aku cuma mau faham apa ketum ni, dan aku sudah faham sikit, jadi aku mau kasih share dengan kamu lah yang mau faham. Okay, bagi kepada kamu yang sudah ambil ketum. Okay, sebelum aku tutup aku punya video ni kan, aku rasa kebaikan ketum ni memang betul boleh bagi kamu mood relax, boleh bagi kamu hilang daripada stres, boleh buat kamu happy, boleh boost kamu punya tenaga kan. Aku rasa kebaikan dia adalah guna ketum ni untuk memang untuk tujuan yang itu, tapi ambil pada keadaan yang perlu saja. Itu pun kalau kamu dapat kawal kamu punya ketagihan lah. Sebab itulah dia punya tujuan yang utama, betul kan? Tapi yang merisaukan tu kamu punya ketagihan tu nanti. Tapi apa yang aku cakap ni, memang ketum ni memang bagus, memang berguna untuk pada keadaan-keadaan yang tertentu. Ambil ketum pada keadaan yang diperlukan saja. Masa yang kena perlu, ambil ketum. Kalau kamu tidak sakit, jangan ambil ketum. Begitu. Itu je aku rasa macam yang orang-orang yang guna ketum ni lah, yang perbuatan yang boleh diteruskan. Guna pada masa yang perlu je. Elakkan sampai kamu rasa ketagihan. Kepada kamu yang mungkin alami ketagihan sekarang ni kan, aku pun tak rasa apa yang kamu rasa, sebab aku tidak ada pengalaman apa-apa pasal ketum ni. Aku tidak akan kacau kamu punya hidup. Kamu teruskan saja. Aku tidak mau ganggu kamu punya kehidupan. Apa yang kamu rasa terbaik untuk diri kamu buat je. Okay, aku cuma share benda-benda yang aku dapat daripada internet. Alright, so itu je aku mau cakap dalam video aku ni. Semoga kamu semua di sana hati-hati lah kan, terutama di kawasan Kota Belud ni kan. Bukan hati-hati pasal ketum ni, hati-hati pasal COVID ni. Sebab aku punya di kampung-kampung sebelah ni pun ada sudah yang PKPD, yang dia punya kampung yang sudah kena dawai apa semua tu kan, yang tak boleh masuk tu. So hati-hati, benda ni memang betul-betul dekat sudah dengan kita. Stay safe, jangan lupa pakai mask, jangan lupa pakai SOP. Sama-sama kita kasih putus rangkaian COVID ni, penyebaran COVID ni. Dan kalau kamu ada benda-benda yang kamu rasa kamu macam mau tahu, lepas tu mungkin kamu tidak masa mau tahu kan, kamu boleh letak di bagian komen. Kamu boleh suruh aku, bro kau boleh kupas ke pasal ni? Okay, kamu letak ya di komen. Aku akan cuba untuk kupas apa-apa benda sajalah yang jadi kemuskilan sama kamu. So kalau kamu suka dengan video aku ni, dengan apa yang aku cakap ni, jangan lupa untuk tekan like. Sebab kamu punya like itulah yang bagi aku energy untuk sambung aku punya video-video yang seterusnya. Dan kepada kamu yang suka untuk follow aku punya video cakap-cakap apa semua ni kan, lepas tu mau tahu lagi konten-konten aku yang seterusnya, pastikan kamu tekan butang subscribe. Okay, lepas tu kalau boleh kamu tekan tu butang lonceng yang ada di tepi tu kan, supaya bila aku post ada notification di telefon kamu, kasih tahu ya aku sudah upload video baru. So itu je lah dalam video aku ni. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye bye.